dengan 5-6 ringgit, 6-7 ringgit tu tak membawa kita kepada jutawan pun, tapi membawa kita pada jutawan akhirat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Tuan Imam, pengerusi jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Kita selesai melaksanakan tuntutan fardu zuhur dalam salat berjemaah. Dan untuk mengisi sedikit masa tazkirah zuhur yang diaturkan oleh jawatan kuasa masjid tuan-tuan, selalu di sini saya bawa cerita sahabat dalam tazkirah tarawih kita. So hari ni duk fikir nak bawa cerita sahabat juga. Al-Syekh Al-Imam Ad-Dimyati dalam kitabnya yang terkenal I'anatul Talibin membawakan satu riwayat berkaitan seorang sahabat Nabi yang kira riwayat ini cukup terkesan kepada Nabi SAW kerana sahabat ini kisahnya menyebabkan Rasulullah menitis air mata. Seorang sahabat Ansar yang bernama Sayyiduna Abu Dujanah radhiyallahu anhu daripada suku Bani Khazraj. Setiap hari apabila dia bersembahyang subuh berjemaah dengan baginda Nabi SAW, dia tidak sempat untuk berzikir dan berdoa. Bagi salam saja, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, dia terus cabut balik. Kata Abu Dujanah ni, Nabi tengok sehari ke sehari, akhirnya satu ketika Nabi panggil Abu Dujanah. Nabi kata, ya Abu Dujanah, apakah tak ada hajat kamu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kamu doakan kepada Allah, sehingga setiap kali habis sembahyang aku tengok sembahyang subuh berjemaah ni kamu balik terus, tak sempat pun aku selesaikan zikir dan doa aku, kamu pun balik. Abu Dujanah kata, ya Rasulullah, dah, bukan sebab aku tak ada hajat, bukan sebab aku tak mau berdoa, bukan sebab aku ni kedekut masa dengan Tuhan, tak sempat nak duduk, tapi kerana ada satu keadaan yang menyebabkan aku terpaksa untuk segera balik. Bagi salam je balik terus. Kata dia, ya Rasulullah. Nabi kata, awaknya pasal apa yang nak balik cepat sangat ni? Dia kata, ya Rasulullah, dia kata cerita dia lagu ni, di rumah aku jiran aku, ada seorang jiran aku ni, di halaman rumahnya ada sebatang pohon kurma, pokok kurma menjulang tinggi. Dia punya pelepah dia dan condongnya itu menghala ke halaman rumah aku. Maka setiap malam bila angin tiup, buah-buah kurma dia jatuh di halaman rumah aku. Jatuh banyak di halaman rumah ni, dia kata. Dia kata, ya Rasulullah, anak aku ni, kami ni orang miskin, makan serba tak cukup. Kadang-kadang tidur malam ni, tidur dengan lapar tu lah, dia kata. Dia cerita terus ke Nabi. Nabi duk dengar cerita dia, Nabi hibah. Kadang-kadang anak aku tidur dalam keadaan dia menangis dan dia terlelap macam tu sahaja. Dan aku khawatir, dia kata, anak aku ni pernah jadi ceritanya, satu hari aku terlambat balik daripada subuh ni,
Bila aku balik tengok-tengok buah kurma jiran aku yang duk ada di halaman rumah ni, anak aku dah bangkit awal, dia sudah merangkak pi dan dia ambil makan. Dia kata aku korek hari tu. Hak duk ada dalam mulut aku korek buang. Hak duk ada dah masuk dalam perut, aku cuba muntahkan dia. Nabi dengar cerita Abu Dujanah ni, Nabi menitih yang mata. Dia kata, ya Rasulullah, yang aku gegah sangat nak balik ni kerana setiap hari rutin aku, sebelum anak-anak aku bangkit tidur, aku akan kutip buah-buah tamar ini dan aku akan bagi balik kepada jiran aku. Dan jiran tu pun ambil lagu tu ya. Kok dia nak kata, tak apalah, dah jatuh lah halaman rumah, makan lah. Ada cerita kat jiran ni pun, kita nak ambil pengajaran juga. Dia hari-hari dia akan kutip buah dalam bekas, kemudian dia bagi balik kat jiran dia. Dia kata, tuan ni buah tuan yang jatuh mai ke halaman rumah saya, ngintiuk ambil. Dia pun ambil balik. Kata dia, Nabi SAW bila dengar cerita Abu Dujanah ni, Nabi, dia kata, aku pernah paksa anak aku muntah semula apa yang dia makan. Aku pernah korek buah tamar. Budak tuan-tuan besar-besar ni, kalau dia merangkak pergi ambil, kita duk korek tu dengan teriak dia apa semua tu. Nabi dengar tu, Nabi tak boleh tahan. Nabi kata dekat Abu Dujanah, Nabi kata, wahai Abu Dujanah, panggil jiran kamu tu. Jiran dia ni rupa-rupanya lelaki munafik. Kata Abu Dujanah, jiran aku ni seorang lelaki munafik. Tuan-tuan tahulah cerita munafik macam mana di zaman Rasulullah. Bila Nabi panggil yang kata jiran dia ni, lelaki ni, Nabi kata, mau dak aku nak membeli pokok tamar ni dengan ganti sejumlah pokok tamar lagi di syurga. Dan ganti dia, setiap jumlah buah tamar yang ada tu diganti dengan jumlah bidadari dalam syurga. Dan aku nak ganti pokok tamar ni dengan pokok tamar daripada yakut, daripada zabarjat, daripada batu mutiara, batang dia sampai ke daun dia semua. Munafik tuan-tuan, dia dengar janji gitu, dia kata apa? Dia kata, tuan, saya tak beli lagu tu, saya tak jual lagu tu. Kalau nak beli, buat main duit. Saya tak pakai jual beli dengan janji-janji ni, tak pakai. Oh, ni kata munafik ni. Ni yang kata kepada dia, ni yang tawar tu Rasulullah. Aku tawarkan dengan pokok kurma di syurga yang batang dia daripada batu permata, yakut, zabarjat, apa semua ni, sampai ke pelepah-pelepah dia, dan sejumlah buah tamar yang ada tu diganti dengan jumlah bidadari syurga yang cantik, indah, menawan. Dia kata, lagu tu aku tak jual. Kalau nak jual, kena bagi duit dinar ke dirham ke baru aku jual. Bila Nabi duk tawar lagu tu, tiba-tiba Sayyidina Abu Bakar lalu. Kata Sayyidina Abu Bakar, mau dak aku beli pokok kurma kamu ni dengan 10 pokok kurma lain yang ada dalam Madinah ni. Aku ganti dengan 10 kali ganda. Kata lelaki yang munafik, dia kata, ha, kalau macam tu okey. Sebatang pokok ni ganti dengan hak lain, hak jumlah lebih pada ni, okey lah, dia kata. Okey, deal semua, jual. Kata Sayyidina Abu Bakar, pokok kurma ni, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, okey, pokok kurma ni aku pun dah beli, kamu punya wahai Abu Dujanah, bolehlah ambil makan apa semua. Lelaki munafik ni bila dah habis semua dah, pakat balik Rasulullah, Sayyidina Abu Bakar apa Abu Dujanah pun masuklah rumah dia. Dia pun kata dekat orang perempuan ni, dia kata, tak apa, aku jual pun. Dia kata, pokok kurma ni dahan pokok duk dalam laman rumah aku. Sungguh pun hak kata Abu Dujanah punya, tapi pokok duk dalam rumah aku. Lagu mana pun aku nak ambil makan, aku boleh makan. Dah tu pula untung lagi dapat lagi pokok lain. Dia kata munafik ni. Tidur malam tu, tidur dalam keadaan senyum. Ni lelaki ni. Pasal apa? Pasal aku jual pokok kurma, pokok tu duk dah lagi dalam laman rumah aku. Boleh jadi Abu Dujanah ni dapat makan habuan buah hak jatuh dalam laman rumah dia. Yalah, dia nak main ambil, aku tak bagi sebab ni laman rumah aku. Tidur senyum malam tu. Untung berganda-ganda.
pokok pun tak pi ke lain, duduk dah dalam rumah. Saya pada boleh. Okey, pokok pun okey. Bateri kot noh. Tak apa. Dia tutup kita buka, dia tutup kita buka. Maka tidur dia bangkit keesokan harinya, dia duduk tengok pokok kurma ada dalam rumah dia tu, dia tengok-tengok tak ada. Pergi mana ni? Tengok-tengok pokok kurma hak dia duduk sangka tu duk ada dalam rumah dia selama ni, duk ada di situlah. Tiba-tiba tanah rata, tak ada apa, macam tak pernah ada pokok. Pokok tu duk ada dalam rumah Abu Dujanah radhiyallahu anhu. Kalau kata orang main korek semalam, dengar panggil bulldozer ke apa ke kan, kok kayuh orang Madinah pakat duk main tolong angkat pokok ni pergi tanam lalu. Tak ada, tanah tu pun macam tak pernah tumbuh apa-apa pokok. Tiba-tiba pokok tu dah ada dalam halaman rumah Abu Dujanah. Dan kata ulama, itulah di antara sebahagian mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kepada Sayyidina Abu Bakar, As-Siddiq, yang kamu beli pokok tadi itu, aku gantikan hak aku janji kepada lelaki itu tadi, aku gantikan janji itu kepada kamu. Seronok Sayyidina Abu Bakar, kerana janji Rasulullah hak pokok tadi itu kepada lelaki munafik tak mau ambil. Maka dapatlah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dapat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, itu base kepada tazkirah kita hari ini. Bila kita baca cerita ini, ulama masukkan dalam kitab-kitab, dan riwayat ini masyhur diceritakan. Pengajaran dia cukup besar. Yang pertama, kalau kita baca dari segi Sayyidina Abu Dujanah radhiyallahu anhu, seorang yang ditakdirkan Allah hidup miskin, hidup susah, hidup serba tak cukup. Tapi sahabat ni tetap pastikan bahawa rezeki yang masuk ke dalam rumah tangga dia, rezeki yang masuk ke dalam mulut anak isteri dia, rezeki yang halal, tidak ada syubhah. Itu pertama. Jadi dengan berkat Ramadan ni, kita nak ambil Syahrul Muwasah yang Nabi sebut, bulan untuk kita sama-sama berkongsi, kongsi rezeki, kongsi makanan, kongsi kekayaan, kongsi kesenangan, kongsi. Itu yang pertama. Sayyidina Abu Dujanah, sahabat Nabi yang kisah dia menyebabkan Rasulullah menitis air mata, kerana kesusahan dia tidak menyebabkan dia menjadi kufur. Yang kedua, kerana kesusahan dia menyebabkan ketakwaan dia meningkat. Itu yang pertama. Yang kedua, kata ulama, daripada riwayat ni kita ambil satu kesimpulan. Dalam hidup kita ni akan ada orang-orang, kita tak boleh kata kat siapa, tapi dia ada watak ni, watak lelaki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia kekayaan dunia, kemewahan dunia, kesenangan hidup, tapi dia memiliki hati yang bakhil, yang kedekut, yang kiker. Bukan setakat tu, dia tidak yakin dengan janji Allah. Bulan Ramadan ni ialah bulan yang mengajak kita untuk yakin dengan janji Allah. Sebab tu kita puasa. Mana ganjaran puasa? Kita puasa daripada kecil sampai kita sampai kelar lah, umur 60, umur 50, umur 40. Semua ada di sini je. Ganjaran dia mana? Di sini. Keyakinan. Bila Nabi kata man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, siapa puasa dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada ganjaran yang Tuhan janjikan, mengharapkan keampunan Allah, Allah ampun segala dosa. Mana bukti Tuhan ampun dosa? Tak ada bukti. Dia ada keiman, keyakinan. Tabung masjid lalu, kan? Bubuh RM50, bubuh RM20, bubuh RM10, bubuh RM100. Ada hak bubuh banyak sampai tak kira jumlah dia. Ada hak buat transfer online lagi, siapa pun tak tahu. Ada madrasah mana, madrasah tahfiz mana nak buat sekolah pun bagi lagi, bagi melalui EQRP saja. Tidak ada mata yang melihat, tak ada siapa pun tahu, dia dengan Allah.
Lah nak buat amalan lagi senang dengan zaman AI ni. Dah orang sebut zaman AI lah ni. Artificial Intelligence. Ya ustaz tak tahu kah? Kan? Zaman lah senang nak buat kebajikan. Nak menjaga keikhlasan pun insya-Allah lebih mudah. Kalau dulu buat pula 50 nampak. Wih 50 dia bagi tu. Sakan Pak Haji ni. Lah tuan-tuan transfer 500 duk pergi kuat atas angin ya. Tuhan nak test ikhlas tak ikhlas. Tak siapa tahu. Jadi semua tu kerana keyakinan kita, keimanan kita, tawakal dan kepercayaan kita dengan janji daripada Allah, janji daripada Rasul. Maka kita bagi. Kita tak kedekut. Bulan Ramadan ni dia menyebabkan hati kita mudah nak bagi. Sebab tu tuan-tuan tengok di mana-mana tempat orang lancarkan dana, kalau bulan Ramadan ini dia lebih cepat daripada bulan lain. Sebab hati orang-orang berpuasa khudu'. Dia tak tamak dunia. Bukti apa tak tamak dunia? Tak boleh makan semua ni kita ni. Ada duit pun tak boleh beli. Beli boleh tapi tak boleh makan. Kaya pun tak boleh makan, miskin pun tak boleh makan. Tak boleh layan selera. Tak boleh layan hawa nafsu. Tahan. So hati ulama-ulama sufi kata hati orang berpuasa ini dia tunduk, dia khudu'. Ketika nafsu menjadi lemah, hati dia akan menjadi rendah. Sekolah anak saya dia pelancar untuk buat wakaf gazebo untuk budak hafaz Quran. Nak pakai 30,000. 10 hari, 12 hari dapat. Kalau bulan lain dia kata ustaz payah. Bulan lain nak kutip 5,000 pun jenuh melilau sebulan tak dapat lagi. 10,000 tak tentu lagi. Ni kata aja gazebo ni kami nak buat budak-budak nak baca Quran atas tu. Dia dengar kata budak nak baca Quran, nak hafal Quran, bagi. Kalau waris pelajar ada tu 500, waris ada kita kata kalaulah tak kesemuanya bagi, yang bagi tu katalah 300 orang, bermakna boleh jadi satu waris bagi sampai RM500, sampai RM1,000. Ada yang bagi 100, ada yang bagi 200. Makna dia ada yang boleh bagi sampai 1,000 sampai 2,000 untuk membolehkan kutip sampai 30-40,000. Dari mana mai semua ni? Daripada keyakinan, keimanan dan ketakwaan hak puasa kita ni. Jadi kita ambil iktibar dalam hidup kita ada manusia yang berwatak seperti tadi tu. Bila Nabi SAW, Nabi yang janji tu bukan ustaz, bukan tok guru, Nabi. Pokok kurma ni ganti dia dengan hak di syurga. Kita duduk golek kat dia, pasal kita duduk kat dia, kita tak duduk zaman tu. Kita kata punya benak lah dia ni, tak reti Nabi janji ni bagilah. Kan? Kita ni baik Tuhan tak takdir hidup zaman tu. Kalau dia takdir kah, Rasulullah kata ni haji tanah tepi masjid tu tak buat apa pun, bagilah kita buat sikit tanah apa kah kan. Dia kata tanah ni duk bukannya murah, kawasan Seberang Jaya ni Matampuh ni. Dah aku janji dengan tanah di syurga. Yang tanah tu kita tak duduk zaman tu tuan-tuan. Jadi kita bila dengar lagu tu kita ambil iktibar. Watak seperti lelaki yang tadi itu akan ada di sepanjang zaman. Tapi kita doa pada Allah supaya Allah Ta'ala tak ikat hati kita dengan dunia sehingga kita tak yakin dengan janji dia di akhirat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam kita di kalangan muslim mukmin yang beriman ni ada orang-orang yang akan mencontohi sifat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar memang kita baca sejarah sirah Sayyidina Abu Bakar ni kita tak nafi keimanan dia, kepercayaan dia. La rajahat iman Abi Bakar, kalau nak ditimbang dengan semua iman penduduk dunia yang beriman, dan Sayyidina Abu Bakar di sebelah neraca, yang lain di sebelah ni, nescaya berat lagi iman Sayyidina Abu Bakar. Kita tak boleh nak ambil 100% pun, kita ambil lah 5%, 10%, 1% pun tak apa. Jangan tak ada langsung. Apa dia? Sifat As-Siddiq. Sifat yang ada kepada Sayyidina Abu Bakar itulah sifat yang kita nak kena bawa dalam hidup kita. Sifat yang disebut sampai digelar As-Siddiq,
yang membenarkan setiap apa yang mai daripada Rasulullah dibenarkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kalau bercakap soal sedekah, ganjaran dia macam ni, semua tahu. Tapi berapa ramai di kalangan kita yang imannya itu iman yang tahap hak tadi, As-Siddiq, yang membenarkan. Dia punya keyakinan dia, keimanan dia. Kalau kita bercakap soal ibadah, dijanjikan pahala sekian-sekian, berapa ramai di kalangan kita yang berasa teringin sangat nak buat ibadat tu. Ni nak menghampiri hari raya ni, dia kurang dah ni. Hak mula-mula Ramadan tu dia pulun cantik dah, kan? Cantik penuh masjid sampai berlimpah. Ni dekat-dekat nak raya ni, dia kurang. Tempoh Syawal kurang terus. Back to normal, kata pengurusi masjid, ustaz, back to normal. Balik kepada asal. Tak, jumlahnya sama macam asal. Kita bukan tak tahu yang kita baca hadis Nabi yang kalau buat ibadah dalam bulan Ramadan, siapa yang buat satu amalan bi khaslatin minal khair kana kaman adda faridah fi ma siwa atau kama qala, dia dapat pahala seperti buat fardu di bulan lain. Ni buat tarawih ni hak sunat ni, sedekah hak sunat, seperti kita melaksanakan tuntutan fardu di bulan lain. Tahu? Wa man adda faridah, siapa yang buat satu amalan fardu dalam bulan Ramadan ni, kana kaman adda 70 faridatan fi ma siwa atau kama qala, seperti 70 kali ganda di bulan lain. Maksud dia mai sembahyang zuhur berjemaah, asar berjemaah, maghrib, isyak, subuh secara berjemaah. Tu kalau sekali buat kali 70 bulan lain. Tawaran tu besar tu. Tapi tak ramai nak ambil itu, tak ambil. Tawaran tu besar. Kalau kita pergi pasar raya buat tawaran lah tuan-tuan, 70% punya harga putus. Oi, baju hak mahal-mahal 100 tinggal RM30, tinggal RM20. Bila lagi nak pakai, dia kata krokodil ni lama tak pernah pakai, krokodil gamak boya dah tentu, kan? Kita ambil. Pasal apa? Pasal tawaran dia besar. Ini bulan Ramadan ni zuhur. Kalau semua faham konsep tu tuan-tuan, tak cukup masjid ni. Sembahyang zuhur tadi ni bukan takat 5-6 saf, bukan. Penuh sampai macam Jumaat. Pasal apa? Pasal inilah peluangnya. Kalau aku sembahyang fardu zuhur berjemaah, seperti 70 kali aku nak kena ulang di bulan lain. 70 kali tuan-tuan. Maghrib pun sama, isyak sama. Tapi itu yang kita kata keimanan tu, yang Nabi sebut imanan, sebut senang. Wahtisaban, sebut dia senang, tapi susah nak amal sebenarnya. Itu yang ketiga, sisi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, wataknya, personality dia, keimanan dia, kepercayaan dan keyakinan dia. Okey, yang ketiga. Yang keempat tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang keempat, daripada kisah riwayat Abu Dujanah tadi, kita nak ambil iktibar bahawa dalam kehidupan kita ni ruang untuk kita buat kebaikan ni sentiasa ada. Ini sebut oleh ulama. Kita ni kadang-kadang Allah takdirkan duduk dalam satu keadaan yang kita berpeluang buat baik pada ketika itu, tapi kita tak buat baik. Lelaki tadi berpeluang untuk sedekah tanpa dia bersusah-susah. Buah tamar tu kalau jatuh pergi keluar sana, boleh jadi burung ke kutip apa ke semua, boleh jadi orang pijak ke apa semua. Dak, ini Allah takdir jatuh di halaman rumah jiran dia. Jiran dia tolong kutip dan dapat kutip dengan baik, kemudian bagi balik pada dia. Kalau dia fikir secara cara orang beriman, buah ni pun dah gugur daripada tangkai dia, dah jatuh berselerak pergi ke lain dah pun. Boleh jadi binatang ambil makan, orang pijak apa semua. Apalah salahnya peluang dia buat baik itu, aku sedekahkan. Bukan buah hak ada di tandan tu, hak tak luruh lagi ni, hak luruh dah pun. Buah taman ni tuan tahulah luruh dia lagu mana. Kalau hak ada di tangkai harga lagu mana, dia tak sama harga dia. Buah tamar kurma ni pun dia tak sama kualiti dia.
Hak tak masak lagi harga lagu lain, hak masak setengah harga lagu lain, hak bertangkai harga lagu lain, hak jatuh berselerak ke bawah harga lagu lain, hak direndam dengan madu harga lain pula lagi. Kan? Hak macam tak boleh nak makan dah pun ada juga. Harga-harga tertentu. Hak akhirnya dibuat kering pun ada lagi harga lain. Peluang untuk dia buat baik itu ada, tapi dia tak buat. Tapi Allah nak tunjuk kata apa? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, watak manusia yang sentiasa nak buat baik, tak fikir pun aku ni boleh ke nak beli kat dia ni, adakah duit, cukupkah? Tapi peluang Tuhan bagi tu buat baik, lala buat. Hak ni yang guru saya sebut, Syekh Nuruddin sebut, kadang-kadang Allah Ta'ala bukakan peluang kebaikan dekat kita tu, duk ada depan mata kita, tak susah pun, tapi kita tak berasa nak buat. Contohlah tuan-tuan, contoh orang susah, memang susah, duk ada depan mata kita. Tak, orang ni dia susah sungguh, tak makan, dah banyak hari tak makan, minta derma sikit. Kita kata duit saya nak bagi, saya tak banyak duit, tapi kalau nak makan saya boleh bagi makan. Kan? Tapi orang yang fikir kat arah tu ialah orang baik je, ahlul khair, dia panggil ahlul khairat ni, selalu fikir kat arah tu. Kalau nak makan, aku boleh bagi makan. Dia kata tak apa, boleh. Tuan-tuan, jamu ke orang yang perlu sangat macam ni tuan-tuan, dia sangat perlu makan dan dia sangat lapar. Berapa ringgit sangat sepinggan tu yang kita bagi dekat dia, dengan 5-6 ringgit, 6-7 ringgit tu tak membawa kita kepada jutawan pun, tapi membawa kita pada jutawan akhirat, kebaikan. Kadang-kadang kita duk buka Facebook, ni kita zaman internet ni, dia lalu dekat Facebook kita, pelancaran dana wakaf Masjid Jami' Permatang Janggus, nak pakai lagi 250,000 contohnya. Nak buat apa, kita pun tengok. Dalam bank tu ada 35,000. Ada simpan daripada mula kerja tu, 35,000 tu ada tuan-tuan. Tu kalau padam esok tuan-tuan, 35,000 tu jadi faraid. Dan sungguh ni kata kat diri saya sendiri, kadang-kadang kita tak fikir lagu tu. Dalam bank kita kerja, pendapatan tahunan kita, kalau hak kita tengah awam, hak kerja lama-lama dah, hampir 90,000, 100,000 pendapatan tahunan. Mana 10 tahun, kalau duit tu disimpan, jutawan. Tapi duit tu digunalah, guna beli kereta, beli rumah, apa semua. Okey, akhirnya kerana rajin menyimpan, adalah sikit dalam bank, 30,000, 40,000, 50,000 kerana menyimpan selama 20 tahun bekerja. Lalu iklan dana wakaf nak buat apa? Nak buat balai lintang, nak pasang kapet masjid, nak pasang apa semua. Peluang buat baik lah punya senang tuan-tuan. Dia lalu dia tulis wakaf RM10, RM5, RM10, RM20, RM30, RM40, RM50. Satu lot, contohnya dia buat stamp kaedah lot apa semua, 500, 1000. Tuan-tuan, kalau 35, 40,000, takkan tak ada 10, 20, 30, 40, 50 ringgit. Tak luar pun. 35,000 ada dalam bank. Bagi 50, tak luar mana pun. Tak jadi 20 35,000 ambil RM50 jadi RM34,950. Takkan kita kata jadi 34 di sikit ni. Kan kita kata tu peluang buat baik. Yang ni untuk kita semua, tazkirah kita semua. Habis-habis tak ada pun, oleh kerana Tuhan dah lalukan peluang buat baik, 10-20 takkan tak ada. Tak. Jangan tunggu Jumaat. Aku mari bagi dah Jumaat, tabung lalu. Jadi sekarang ni bagi lagi kot. Peluang buat baik tuan-tuan. Sebab tu orang-orang yang memiliki sifat keimanan dan ketakwaan yang tinggi ni, dia ada peluang saja dia akan buat baik. Tak banyak sikit dia akan buat. Yang tu yang keempat. Tuan-tuan, akhir sekali saya nak buat satu kesimpulan. Tazkirah kita, tazkirah zuhur kita pada hari ini. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mentakdirkan kisah
kisah seperti ini, kisah-kisah yang menjadi kisah besar dalam kehidupan para sahabat Nabi. Sama ada kita tengok kisah tu dari segi peribadi Abu Dujana, dari segi lelaki yang munafik tadi, daripada Sayyidina Abu Bakar, daripada Rasulullah. Rasulullah ni seorang manusia yang tidak boleh tengok orang susah. Itu Nabi. Yang tu tak ada siapa boleh challenge lah, tak boleh. Tidak ada satu insan yang boleh mengambil sifat tu, kata ulama. Pasal apa? Harisun alaikum. Itu sifat Rasulullah disebut dalam Quran surah At-Taubah. Harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi sangat tamak kalau umat dia dapat kesenangan. Nabi sangat tamak. Sebab tu Rasulullah dia ada sifat kalau boleh dia nak semua umat dia masuk syurga, tak ada ke neraka langsung. Kalau ada umat dia yang susah seperti cerita Abu Dujanah, Nabi cukup tak boleh dengar. Nabi sedih. Macam tu juga kita pernah baca hadis di sini dalam pengajian, dalam mukadimah, cerita tentang dalam Riyadhus Salihin, cerita Ahlud Dusur, mai dalam pakaian yang serba compang-camping, bertampung-tampung, nampak susah. Nabi tak boleh tengok. Nabi anjurkan apa? Pakat buat mai seorang sikit, makanan ke, ada gandum ke, ada apa, pakat buat mai. Jadi kata sahabat Nabi, aku melihat ra'aitul kaumain, ada dua lungguk daripada makanan, pakaian apa semua untuk bagi kepada orang-orang yang susah ni. Itu Nabi. Watak itu pun kena ada di kalangan kita, yang tak boleh untuk kita tengok orang susah. Jadi daripada kesimpulan yang kita buat ni tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca, riwayat yang kita baca ni, kita doa pada Allah dengan berkat Ramadan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita betul-betul capai darjat yang disebut la'allakum tattaqun tadi. Dengan Ramadan, dengan puasa, dengan qiyam, dengan Quran, dengan apa yang kita amal di sepanjang bulan Ramadan ni, kita minta kepada Allah supaya kita capai kepada darjat itu. Dan darjat itu kata ulama ialah dia diterjemahkan dengan af'alul khairat, dengan perbuatan-perbuatan baik. Sama ada tuan-tuan kuat ibadah, baca Quran, dalam masa yang sama kuat bersedekah, kuat buat baik, hati yang baik, jiwa yang suci, jiwa yang tenang. Semuanya ini adalah hasil daripada madrasah Ramadan ini. Nah, saya kira cukuplah sekadar tu tuan-tuan mengisi masa kuliah zuhur kita, tazkirah, bukan kuliah, tazkirah zuhur kita pada tengah hari yang berbahagia ini. Mudah-mudahan banyak manfaat yang kita boleh ambil daripada kisah Abu Dujanah radhiyallahu anhu ini untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Saya minta ampun maaf atas kekurangan daripada semua, daripada jawatan kuasa dan semua muslimin dan muslimat. Mudah-mudahan berbaki Ramadan yang ada ni kita gandakan amal ibadah kita untuk kita capai kepada darjat taqwa seperti mana para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in capai darjat taqwa itu. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.